kitab Pati Paridah, muka surat 52, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dua puluh lima rusul wajib tahu dengan tafsil. 25 rusul wajib tahu dengan tafsil. Dan 25 orang rasul, dia je rasul pula. 25 rusul wajib tahu dengan tafsil. Dan 25 orang rasul, rasul yang disebut di dalam Al-Quran wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Hak tajuk dia tadi wajib tahu dengan tafsil. Di huraian bawah tu pula, dan 25 orang rasul yang disebut dalam Al-Quran, Rasul 25 ni wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Hak tajuk atas wajib tahu dengan tafsil. Di bawah tu wajib percaya. Beza tau. Wajib tahu, tahu sudahlah. Kalau tahu hak Rasul 25 ni, kalau ada poster Rasul 25 tu, di tempat tu ada orang kafir yang duduk situ, dia pun tahu. Kalau dia tengok seorang, dia pun tahu. Jadi kita bicara ni dalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Tahu tu ilmu. Satunya tahu, satunya makrifah, kenal. Tahu kenal ni dengan makna jazam di hati, percaya sepenuhnya di hati. Itu tahu ataupun kenal dalam pembicaraan ilmu tauhid. Bukan tahu gitu, tahu saja. Abu Talib tahu Nabi benar, tahu saja. Di kalangan ulama-ulama Yahudi Nasara tahu Nabi adalah Rasul yang sebenar. Orang alim di kalangan orang Yahudi ni berjumpa dengan Nabi SAW, tengok muka Nabi, dia tahu dah, ya sungguh ni. Sebab sifat Nabi akhir zaman telah dinyatakan dalam kitab Taurah. Tapi pertama-tama dalam kitab Taurah yang diubah oleh Yahudinya adalah sifat Rasul akhir zaman, diubah. Anda ni hak diubah yang pertamanya dan kitab Taurah adalah sifat Rasul akhir zaman. Diubah dah situ. Jadi kenapa pula hak kemudian di kalangan orang alim Yahudi tu boleh tahu bahawa Nabi kita betul Nabi dengan yang disifatkan dalam kitab Taurah, walau telah diubah? Sebab mereka tahu ayat sebenarnya di situ apa dia. Kalau mengikut apa yang ada dalam kitab Taurah pada masa tu, tak tepatlah dengan hak Nabi SAW ni. Tapi macam mana orang nenek alim Yahudi kemudian tu, dia boleh kenal juga Nabi walaupun dalam Taurah tukar dah. Sebab bukan hak tukar je jahat, hak kemudian pun jahat. Sebab apa? Hak kemudian tahu tukar situ tu. Ada ni. Maknanya hak di kalangan ni, hak Yahudi ni, hak alim-alim Yahudi ni bukan hak tukar je jahat. Sebab hak kemudian pun tahu. Ayat sunnahnya di sini
berkaitan dengan sifat Nabi sebenarnya ayat apa, kulitnya macam mana, dia tukar dah. Mana dia tahu ayat sebenar. Sebab itulah di kalangan mana orang alim Yahudi ni dijumpa dengan Nabi, ya dah betul ini Nabi akhir zaman, tahu tapi tak beriman. Tahu tak, bukan tahu gitu maksud dia. Mana ni tanya soalan pula dengan jawapan hak dia beri, ya betul sahih, inilah betul Nabi yang akhir zaman, Nabi yang terakhir. Tahu. Jawab kita tahu dengan makna percaya sepenuhnya di hati, tahu dengan makna jazam, putuh di hati. Itu panggil tahu. Mana sebut kata tahu, terjemahan daripada ilmu. Sebut kata kenal, terjemahan daripada ma'rifah, satu makna saja. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Putuh, bertepatan dengan sebenar, berserta dengan dalil. Ada. Jadi tahu di sini mana apa? Percaya sepenuhnya di hati. Tahu tak percaya, tak kira tu. Macam sebut tadi lah. Abu Talib tahu hak Nabi SAW mengaku dianya adalah Rasulullah. Abu Talib percaya. Abu Talib tahu betul. Abu Talib tahu betul. Dia kenal lah Nabi SAW ni, tak pernah bohong Nabi ni. Dan Abu Talib tahu dak Nabi kita sebenar, tahu tapi tak percaya. Kita bicara tahu dalam kitab tauhid ni dengan makna percaya, beriman, berpegang kejap di i'tiqad, itu makna tahu ataupun kenal. Sebab tu tajuk dia wajib tahu dengan tafsil. Di bawah tu wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Percaya tu terjemahan kepada tahu. Tahu kenal dengan makna percaya sepenuhnya di hati, jazam putuh di hati. Itu makna tahu, diterjemah dengan percaya. Dan 25 orang Rasul yang disebut dalam Al-Quran wajib kita percaya dengan jalan tafsil. Bermakna hak Rasul 25 ni wajib percaya dengan jalan tafsil. Jalan tafsir dengan makna wajib percaya seorang. Apa makna dia? Kena hafal. Kena hafal ke? Bermakna ni. Makna bermakna percaya Rasul 25 ni dengan jalan tafsir ni bermakna, faham tak ayat kita sekarang? Hak Rasul 25 ni wajib kita percaya dengan jalan tafsil, satu-satu, seorang. Kena hafal. Dah nak percaya seorang-seorang tu, kalau tak hafal nak percaya macam mana? Bermakna kalau ditanya orang akan satu, mana akan seorang daripada 25 orang Rasul tu, tanya seorang. Syuaib contohnya, tanya seorang daripadanya. Lut contohnya, Ilyasa contohnya. Nescaya tahu kita akan bahawasanya satu daripadanya itu adalah Rasul. Nescaya tahu kita. Bukan tahu gitu. Tahu mana apa? Ni, percaya. Ni, tahu mana? Percaya. Hak sebut tadi, kalau orang kafir, kalau nama Rasul 25 tu dia pun tengok dia apa, dia tanya dia. Syuaib, dia tahu. Ya, Syuaib ada dalam poster tu kan. Dia tak tengok poster ni, kita tanya di tempat lain. Lut, saya tahu. Saya tengok dah, siapa dah Rasul 25 dalam poster awak tu. Ilyasa, dia tahu. Bukan maksud tahu gitu. Nescaya tahu kita akan bahawasanya satu daripadanya yang ditanya itulah Rasul. Tahu mana apa? Ni, kita percaya dah. Duduk di i'tiqad kita dah. Syuaib duduk sini dah Rasulullah. Lut ni duduk sini dah Rasulullah. Bukan tahu jawab ni.
Ada ni. Bukan tahu dengan bahawa tahu ngapa tu bukan. Makna apa? Datang satu nama Ilyasan. Ni. Kita tahu dengan makna kita percaya dah. Di hati i'tikad kita Syuaib, Ilyasan, Ilyas contohnya adalah Rasulullah. Bukan makna tahu itu bukan. Nescaya tahu kita akan bahawasanya akan bawa satu daripadanya daripada 25 rasul tu apabila ditanya Rasul mana Rasulullah ni duduk di iman kita dah, duduk di i'tikad kita dah. Seorang yang ditanya daripada 25 tu memang duduk di i'tikad kita dah, ianya adalah Rasulullah. Kalau ditanya tak syarat tanya. Oh kalau gitu kok macam mana saya ni tidak pernah ditanya ni. Kalau ditanya jangan pulak balik suruh awak tanya saya, awak tanya bagus kau tanya tu pun suruh tanya tak apa. Ini kalau ditanya. Pernah ditanya? Pernah ditanya? Orang panggil kita duduk sekejap, saya nak tanya. Tanya apa ni? Nak tanya nama ni, nama seseorang ni. Siapa seseorang ni? Nak tanya ni. Rasulullah ke tidak nak tanya. Syuaib Rasulullah ke, Auliaullah ke, orang soleh ke? Ni nak tanya ni. Syuaib ni Rasul ke, wali ke, orang soleh ke? Ni. Sahabat Nabi ke? Ada orang tanya gitu? Ada orang tanya? Tak pernah ditanya pun. Kalau ditanya gitu. Tapi kalau ada orang tanya boleh kok nak tengok beriman dok seorang-seorang tu, insya-Allah lah beriman seorang-seorang tu. Ni kalau ditanya. Dan tiada wajib dihafaz nama dengan belatu. Dan tidak wajib dihafal nama dengan belatu. Dengan satu-satu tu maksud apa? Belatu. Beratu. Mana? Belatu. Dah kita bahasa ni kita dak soal ni. Ni kitab Fatani ni. Kita dak soal bahasa. Kalau bahasa Malaysia kita. Dan tidak wajib dihafal nama dengan belatu. Dengan belatu ni susung. Adam, Nuh, Soleh. Dah syarat. Dah wajib. Dengan belatu. Berlatu. Kalau sini berlatu. Kita mana? Bersusun. Beratu. Belatu ada bahasa kita. Belatu. Ada beratu. Beratu adalah. Beratu tu susun tau. Tapi kita tak akan sebut dengan beratu tau. Dan tidak wajib dihafal nama hak Rasul 25 tu dengan beratu. Beratu tu orang nak masuk kelas tu. Beratu. Gi hop jabat orang ramai tu beratu. Tu beratu. Mana apa belatu ni makna susun, tak wajib. Tapi hafal lagi bagus. Tapi tak wajib lah tu. Kalau budak hafal pun kadang-kadang nisbah kita orang tua tak luluh. Dia hafal hak Rasul 25 tu, buat lagu laginya. Bila kita tanya satu daripadanya, tanya satu daripadanya, dan apa hafal ni, buat lagu Rasul 25, tanya seorang daripadanya. Oh, dia kena buat lagu semula, cari balik. Dia. Kalau kita orang tua tak luluh, sebab tak beriman seorang-seorang tu. Buktinya kalau tanya, pada ni, dia kena ngapa semula? Dia kena susun. Dia. Ada tak? Kita orang tua tak luluh gitu. Ada ni. Budak contohlah, dia hafal buat lagu. Kita pun tanya seorang daripadanya. Dia kena
Ulang semula. Ada. Tak lulus kita kata. Tak lulus seumpama itu. Maknanya dia hafal, bila tertanya seorang daripadanya, nescaya dia beriman ianya adalah Rasulullah. Ada ni. Mana tak syarat hafal. Tapi kalau hafal sekalipun macam budak-budak lagu tu, terkadang tidak beriman seorang secara tafsir. Buktinya apabila ditanya seorang daripada Rasul 25, dia tak kenal apa. Dia kena undur balik lagu dia tu, Adam, Nuh, Soleh. Jumpalah hak kita tanya tu. Ya. Tu tak lulus. Sebab dia tak panggil tahu, percaya, beriman secara sorang-sorang. Walaupun dia hafal sekalipun. Tapi insya-Allah lah hafal tu dia kenal lah sorang-sorang. Tahu, kenal, faham lah. Percaya sorang-sorang adalah Rasulullah. Kalau kita kata tadi ni bukan bererti budak hafal dia tak kenal sorang-sorang, bukan. Mana kalau dia hafal, kita tanya seorang daripadanya, ya Rasulullah, ada dalam hak saya hafal hak 25 tu. Memang gitulah biasanya. Cuma takut ada nak ceritanya, hak wajib kita beriman secara tafsir seorang-seorang, tak syarat hafal. Kalau hafal sekalipun, kalau tanya seorang daripadanya tak kenal, tak luluh. Tapi kalau hafal, insya-Allah lah. Sebab apa? Sebab hak tak hafal pun kenal, hak hafal. Kerana kita hafal dak Rasul 25 ni. Saya ada jumpa orang tua. Orang tua ni kalau kira tua dia tu, banyak benda dah dia tak ingat. Orang tua kan banyak benda dia tak ingat. Tapi kalau tanya nama Rasul 25, dia bilang tu macam tak mikir. Ada ni. Macam tak mikir. Pakai cucu keluar mulut dia. Macam tak mikir. Kita kan apa-apa nak kena seorang, nak kena ni. Tak. Tak ni. Kata dia ngapa masuk budak-budak. Tapi memang budak-budak hidup pondok. Tapi mungkin dia ngapa masuk duduk pondok. Saya duduk pondok udah ngapa Rasul 25 ni. Ngapa Rasul 25 ni. Tapi dia ngapa berkali. Ngapa masih hidup pondok. Tapi maknanya Rasul 25 ni, dia boleh sebut lacok. Macam kita kata tak payah mikir pun. Tapi tak syarat seumpama tu. Janji kalau ditanya orang akan seorang daripadanya daripada Rasul 25, nescaya tahu, makna tahu ni beriman bahawa ianya adalah Rasulullah. Itu hak menjadi kewajipan atas kita tahu dengan cara tafsir hak Rasul 25 yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Nama disebut di dalam Al-Quran. Yang mana nama-nama Rasul yang disebut dalam Al-Quran, nama-nama Nabi yang disebut dalam Al-Quran, kesemuanya adalah Rasulullah. Melainkan Khidir. Walaupun Khidir nama tak sebut secara terang. Itu hanya Nabi, bukan Rasulullah. Pandai ni. Uzair contohnya. Ataupun sekalian Anbiya daripada anak Sam, anak daripada Nabi Nuh contohnya. Disebut dalam Quran, tapi hanya Nabi, bukan Rasul. Adapun Nabi-Nabi yang lain yang disebut dalam Al-Quran, ianya adalah Nabi dan Rasul. Ianya adalah Nabi dan Rasul. Kita maklumlah Nabi Rasul ni umum khusus. Umum khusus macam mana? Nabi ni termasuk Rasul. Rasul ni khas. Rasul khas. Dia umum ni Nabi, termasuk Rasul pun adalah Nabi. Rasul ni khas sahaja, bukan semua Rasul Nabi. Kan bilangan yang terdahulu atas pandangan yang masyhur, walaupun bukan pandangan muktamad,
Rasul 313 orang, daripada Rasul 313 orang, daripada Nabi seramai 124,000 orang. Masyhur kita bilangan Nabi 313, bilangan Rasul 124,000 orang. Tapi itu bukan pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad, bila Nabi Rasul ramai, Nabi Rasul ramai, tetapi tidak dihinggakan, tidak disakatkan, tidak didatangkan jumlah. Berapa ratus orang Rasul serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ribu orang Nabi serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan yang sahih, itu pandangan yang muktamad, pandangan yang kuat dalil. Nabi Rasul ramai, kita berpegang secara ijmal. Ramai-ramai tu adalah Nabi dan Rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai Nabi Rasul ni. Hak 25 Rasul yang namanya disebut dalam Quran, hak tu wajib kita beriman dengan jalan tafsil, dengan jalan seorang-seorang. Dah ramai-ramai lagi hak Nabi Rasul yang lainnya. Berapa bilangan hak ramai tu? Pandangan yang muktamad, tidak dihingga. Mana betul hingga tidak disakatkan, tidak diletak jumlah berapa orang. Itu pandangan yang muktamad. Cuma kita masyhurnya dalam kitab-kitab pun sebut, hak masyhurnya Rasul 313 orang, daripada bilangan Nabi kesemuanya adalah 124,000 orang. Dan ada lagi beberapa pandangan berkaitan dengan jumlah bilangan Rasul dan jumlah bilangan Nabi, yang kesemuanya adalah pandangan-pandangan yang dhaif, bukan pandangan-pandangan yang muktamad. Cuma masyhur kita tadi, Rasul 313 orang, daripada bilangan Nabi 124,000 orang. Yang wajib kita beriman atas jalan tafsil, atas jalan ijmal, atas jalan kasar, atas jalan ringkas. Barulah pergi kepada hak 25 orang tu. Jadi Nabi Rasul ni, Nabi ni umum. Maknanya termasuk Rasul tu pun Nabi. Adapun Rasul khas. Rasul adalah khas tertentu kepada yang diangkat pangkat risalah. Yang mana hak ramanya Nabi setakat pangkat nubuah, pangkat kenabian sahaja. Jadi Nabi Rasul ni, Nabi ni insanun zakarun hurrun. Makna manusia. Di kalangan malaikat tak ada Nabi. Di kalangan jin tak ada Nabi. Tak ada. Tak ada Nabi di kalangan jin. Cuma jin ni menjadi ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab furu' agama lah, dalam bab usul agama, jin daripada asal jadi pun sudah diperintah beriman. Bukan terhenti selepas daripada diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak jin ni wajib mengikuti syariah Nabi pada furu' agama, pada semayang, pada puasa, pada haji. Ini hak furu' agama. Jadi Nabi SAW jua yang diutuskan kepada jin dan manusia. Adapun Nabi Rasul yang terdahulu hanya manusia saja. Nabi Sulaiman AS bukan menjadi Rasul kepada jin, tetapi menjadi raja kepala kepada jin, bukan menjadi Rasul kepada jin. Yang mana Rasul ini hak mengikut syariat hak Rasul ni oleh jin hanyalah syariat Nabi SAW pada furung agama, pada semai puasa, bukan pada usuluddin. Pada usuluddin, daripada permulaan jadikan jin sudah diperintahkan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kalangan jin tak ada Nabi. Tak ada Nabi di kalangan jin.
Jadi Nabi ni insanun, manusia. Rasul samalah. Zakarun, lelaki. Tak ada Nabi perempuan. Tak ada Nabi perempuan. Hak pernah tu hak mengaku Nabi perempuan tu lah pada masa Musailamatul Kazzab tu. Hak Nabi perempuan tu ditipu oleh Musailamatul Kazzab. Akhirnya jadi bining pada Musailamatul Kazzab. Cerdik lagi Musailamatul Kazzab. Pada masa tu, pada masa Musailamatul Kazzab mengaku sebagai Nabi, Nabi SAW masih lagi hidup. Sebab itulah Musailamatul Kazzab atau utusan berjumpa dengan Nabi SAW nak bahagi kawasan. Hebat dia. Tapi pengikut dia ribuan. Sebab apa? Kepetahan kebijaksanaan dia bercakap. Ini bahaya manusia ni. Ribuan ikut dia. Sampai ke sanggup angkat senjata bersama dengan Musailamatul Kazzab untuk melawan tentera Nabi SAW. Pada ni. Jadi kalau sekarang ni timbul macam-macam ajaran pelik-pelik itu, kerana bini kan ajaran pelik-pelik timbul. Ada pengikut. Tak pelik ada. Ada pengikut. Ramai juga pengikut. Ada sekarang ni timbul ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Allah Taala. Nabi Muhammad itulah Allah Taala. Ada ni. Timbul. Nabi Muhammad itulah Allah Taala. Ada pun macam Nabi Isa tu hok puak Kristian tu dikata bukan Allah, anak Allah. Kristian kan? Kristian lah, Kristian lah. Yahudi dengan tu Nabi Musa AS, kita Taurat, kita Injil ni. Kristian lah. Nabi Isa bukan Allah Ta'ala, Nabi Isa anak Allah. Ni tak ni. Nabi Muhammad itulah Allah. Allah itulah Nabi Muhammad. Dan ada di tengah kita. Dan ada pengikut. Kata pening dah. Kemudian hok dalam FB hok duk nampak-nampak tu, terkadang mereka ni dia bermain dengan unsur sihir. Lepas tu jadi orang yang mengikuti tu tak rasional. Tak rasional jadi kalau kita fikir cara rasional, bodoh benar nak tu orang seumpama tu. Tapi dia main sihir. Pada ni, dia main sihir. Macam Yoping tu lah, dia main sihir. Sebab tu terkadang orang yang ditugaskan untuk menyiasat akhirnya ikut dia molek-molek ada. Orang yang ditugaskan untuk menyiasat akhirnya ikut dia molek-molek ada. Dia ada sihir dia. Itu cerita-cerita lah wallahu alam. Sihir dia dia panggil ni hati anjing hitam yang telah dipuja. Diselam hati itu dalam air, dia minum kepada orang yang berjumpa dengan dia. Jadi kalau penyiasat tu yang ditugaskan oleh kerajaan ke oleh pejabat agama ke untuk menyiasat akan ikut dia. Tapi tak rasional lah, sebab dia sudah dipukau, sudah disihirkan. Sebab tu tak pelik antara pengikut dia sepasang suami isteri lulusan Mesir, suaminya ustaz, isinya ustazah, mengajar sekolah agama kerajaan. Pada ni yang ustaz ni berjumpa dengan Yopeng, cium kaki, bukan cium tangan. Cium kaki. Yang ustazah ni pula apabila sentiasa diganggu oleh pihak berkuasa agama, akhirnya diisytiharkan sebagai bukan orang Islam. Bila bukan orang Islam, pejabat agama tak nak ganggu. Ustazah tu apa tak rasional? Dia ada unsur sihir. Ada unsur sihir. Dia main sihir, main unsur jin. Jadi hak banyak-banyak, hak pelik-pelik tu campur unsur tu lah. Unsur sihir, unsur jin. Kalau tidak, takkan nak percaya benda pelik-pelik gitu, tak rasional, bodoh benar seseorang.
Jadi kayak gitulah pada ni. Jadi siapa ke Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi Muhammad. Dia ambil ayat tu lah, Qul huwallahu ahad. Huwa tu kembali pada Muhammad. Berkata oleh Muhammad, huwa tu Muhammad lah, Allah. Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi Muhammad. Nak kata tuan ni. Jadi hak Musailamatul Kazzab tu dia kepetahan dia. Tapi masa tu ada perempuan seorang sama juga mengaku menjadi nabi, tapi akhir menjadi isteri kepada Musailamatul Kazzab. Lelaki sahaja nabi. Insanun zakarun hurrun, lelaki sahaja. Walaupun ada pandangan daif, ini sebagai ilmu tambahan lah. Ada pandangan daif mengatakan ada orang perempuan diangkat pangkat menjadi nabi. Ada orang perempuan. Mana? Maryam itu nabi. Asiyah itu nabi. Hajar nabi. Sarah nabi. Yuhanis ni ibu kepada Nabi Musa AS, nabi. Itu ada pandangan lah, tapi itu pandangan daif lah. Sebab nabi orang lelaki, bukan orang perempuan. Tapi kemudian memang ada orang yang mengaku nabi. Bila orang soal dia, kan Nabi kata dah kan, la nabiyya ba'di, tak ada nabi dah sebelum aku. La nabiyya, tak ada la nabiyyata ba'di. Dia jawab. Kata pandai pula dia jawab. La nabiyya ba'di, tak ada nabi dah lepas aku. Nabi kata la nabiyya, bukan la nabiyyata. Tiada nabi perempuan selepas aku. Nabi tak kata. Nabi kata la nabiyya. Nabi itu lelaki, nabiyah baru perempuan. Tapi Nabi kata la nabiyya ba'di, tak ada nabi dah selepas aku. Tapi Nabi tak kata la nabiyyata, tidak ada nabi perempuan selepas aku. Nabi tak kata. Maknanya nabi perempuan ada, nabi lelaki tak ada. Oh, ni dia punya. Hei. Kata dia mana? Dipengaruhi oleh syaitan. Jadi pelik-pelik tu. Tapi tadi tu panggil daif dah. Hak kata Maryam, Asiyah tu lah isteri Fir'aun. Hawa. Ada mengatakan Nabi. Lepas tu Hajar, Sarah. Atau nama-nama yang kita duduk dengar semua lah tu. Kemudian ibu Nabi Musa AS dikatakan Nabi juga. Kemudian Nabi ni hurrun, merdeka. Tak ada Nabi dia kalangan hamba. Tu Nabi Yusuf AS. Dua kali kena jual kan. Mula-mula saudara dia jual, kemudian yang beli tu pula jual pula di bandar. Tu bukan hamba. Tu ditipu mengatakan ianya hamba. Sebab hamba tidak ada hamba, tidak ada nabi di kalangan hamba. Hak Nabi Rasul ni di kalangan orang yang merdeka. Kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan menyampai. Itu Rasul diwahyukan oleh Allah dan tidak diperintahkan menyampai adalah Nabi. Kemudian ramai juga Nabi-Nabi yang tidak diwahyukan kepadanya hukum, melainkan hanya diperintah untuk menyampai dengan syariat Rasul yang sebelum. Ini dia kalangan Rasul-Rasul Bani Israel. Tidak diwahyukan hukum, hanya diperintahkan supaya beramal dan menyampaikan hukum daripada syariat Nabi Musa AS yang ada dalam kitab Taurat. Yahkumu bihin nabiyun, menghukum dengan kitab Taurat oleh nabi-nabi daripada kalangan Nabi Bani Israel. Nabi Zakaria ke Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Daripada Bani Israel, mereka menghukum dengan syariat Nabi Musa AS dengan kitab Taurat, termasuk Nabi Daud.
Adapun Nabi Daud kan ada kitab, kan kitab Zabur. Kitab Zabur Nabi Daud semata-mata kisah, semata-mata nasihat, tidak ada hukum. Nabi Daud tetap berhukum dengan kitab Taurat. Zabur kitab bagi Nabi Daud. Taurat, Injil, Zabur dan Quran kan? Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Zabur bagi Nabi Daud. Macam pula kata Nabi Daud diperintah berhukum dengan kitab Taurat, syariat Nabi Musa AS. Sebab dalam kitab Zabur hanya mengandungi kisah-kisah dan nasihat-nasihat saja, tidak mengandungi hukum. Jadi ramai rasul-rasul di kalangan Bani Israel tidak diwahyukan hukum oleh Allah, melainkan diperintah supaya menyampai dan berhukum dengan syariat Nabi Musa AS hak dalam kitab Taurat. Itu beza antara Nabi dan juga Rasul. Tiap-tiap daripada Rasul adalah Nabi, dan tak semesti Nabi itu adalah Rasul. Kemudian hak ramai-ramai tu, hak tu beriman atas jalan ijmal. Beriman atas jalan ijmal. Sebab Nabi ni 124,000 orang, termasuk 4 orang Nabi selepas dari Nabi Isa AS. Termasuk 4 orang Nabi selepas Nabi Isa AS. Tapi bukan Rasul. Bukan Rasul. Selepas Nabi Isa AS ada 4 orang Nabi. 3 Nabi di dalam ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryati, Yasin gitu tu. Dia ada 4 Nabi. Dalam ayat tu 3 Nabi. 4 Nabi selepas daripada Nabi Isa AS, sebelum Nabi SAW. Jadi hak ramai-ramai tu beriman secara ijmal. Hak 25 ni wajib beriman atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil. Sebab apa hak 25 ni wajib beriman atas jalan tafsil? Kerana 25 ni nama yang disebut dalam Al-Quran. Nama yang disebut di dalam Al-Quran. Bila nama Rasul 25 ni disebut di dalam Al-Quran, maka hak Rasul 25 ni termasuk dalam perkara dipanggil maklumun fid dini bid darurah. Maklumun fid dini bid darurah. Perkara yang diketahui secara mudah-mudah. Kita ingat tak dahulu bicara takrif Islam, takrif iman. Takrif Islam terima zahir akan sekalian perkara agama. Iman percaya hati akan sekalian perkara agama. Tapi perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW selama 23 tahun, hak kita tahunya sikit-sikit je. Jadi kita wajib terima sebagai orang Islam, terima zahir akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Sebagai orang yang beriman, masuk selapis lagi percaya hati akan sekalian perkara agama yang dibawa oleh Rasul. Perkara agama mana ni? Perkara agama yang diketahui secara darurah, dia panggil. Perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Tak belajar banyak pun tahu itu perkara agama yang Nabi bawa datang. Budak pun boleh tahu itu perkara agama yang dibawa datang, yang Nabi bawa datang. Terkadang orang kafir pun tahu itu adalah perkara agama hak Nabi SAW. Semayang wajib, orang tahu belaka. Puasa wajib, orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu. Orang Islam wajib semayang, orang Islam wajib puasa, orang kafir pun tahu. Haramnya berjudi, haramnya minum arak, haramnya berzina, orang kafir pun tahu. Itu syariat Nabi SAW. Dia panggil perkara yang diketahui secara mudah-mudah. Sebagai orang Islam kena terima, jangan engkar. Sebagai orang beriman kena percaya hak perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah ni. Termasuk Rasul 25 ni. Termasuk Rasul 25 ni. Termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Sebab apa? Budak pun boleh tahu Rasul 25 ni.
Jadi hak Rasul 25 ni wajib beriman secara satu-satu seorang-seorang, kerana balik pada tarikh iman dahulu. Balik pada tarikh iman dahulu. Hak iman hak dalam parti Faridah ni musyak 5 itulah. Iman iaitu mengikut dan menerima hati. Mengikut dan menerima hati, membenar hati akan sekalian perkara yang membawa oleh Rasul kepada kita. Perkara Rasul bawa datang daripada Allah Ta'ala ni, sekalian sekian perkara ni daripada perkara yang mudah daripada agama. Kenapa? Perkara yang maklumun fid dini bidarurah, perkara yang ketahui secara mudah-mudah. Ini perkara besar-besar, tak ngaji banyak pun boleh tahu. Maksud dia gitu. Itu tarikh iman. Kena percaya akan sekian perkara agama yang ditahui secara mudah-mudah. Maklumun fid dini bidarurah dia panggil. Maklum diketahui fiddin pada agama, bidarurah dengan mudah-mudah. Darurah di situ bukan makna tersepit, hak benda haram boleh makan, bukan. Kan darurah makna tersepit kan. Darurat dah, hak haram pun boleh makan. Ni kebulu ni, mati nanti. Darurah, ada bukan darurah tu. Darurah makna mudah-mudah. Tak payah ngaji banyak. Jadi termasuk Rasul 25 dia kira termasuk dalam perkara agama yang diketahui cara mudah-mudah. Sebab apa? Quran sebut terang-terang. Pandai ni. Cuma nak tanya kita lah, yang kita semua ni boleh kata budak-budak pun boleh tahu mudah-mudah. Hak Rasul 25 ni kita pun gitulah. Perkara mudah je tu. Perkara hak orang tahu belaka Rasul 25 ni. Kita jadi tahu mudah-mudah Rasul 25 ni sebab apa? Sebab nama disebut dalam Quran. Kenapa? Kerana kita baca Quran jumpa Rasul 25 ni. Gitu. Sekarang Rasul 25 ini termasuk di dalam perkara agama yang diketahui cara mudah-mudah. Orang yang beriman kena percaya seorang-seorang. Orang Islam kena ngaku, jangan ada engkar. Nabi Isa AS bukan Nabi ya, batal Islam, dia murtad, dia wal'iyazabillah. Nabi Adam, Nabi apa gitu, bukan Nabi ya, maka murtad, batal Islam dia. Kalau secara zahir, hati tak percaya, itu bab iman dia tak ada. Iman kita tak tahu ni. Tiba-tiba diengkar Nabi Adam. Nabi Adam bukan Rasulullah, maka batal Islam. Sebab sebagai orang Islam kena terima secara zahir akan sekalian perkara agama yang diketahui cara mudah-mudah, termasuk Rasul 25 ni. Engkar seorang je, batal Islam. Hati tak percaya, tak sah iman. Cuma hak Rasul 25 ni jadi perkara agama hak mudah-mudah, hak tahu belaka, tak pelik hak tu. Kenapa dah? Kerana Rasul 25 tu namanya disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita kenal Rasul 25 ni kerana kita sentiasa membaca Al-Quran. Begitu. Terkadang ada orang tak pernah pun khatam Al-Quran. Ada orang tak pernah khatam Al-Quran. Tak pernah. Dah kata masa dulu tak ngaji ke Quran. Tak ngaji Quran besar. Zaman dulu kan Quran kecil, Quran besar. Budak sekarang tak ada dah Quran kecil, Quran besar. Dia ikra' gitulah. Zaman kita dulu alih habis Quran kecil, alih Quran besar. Muqaddam tu lah kita panggil Quran kecil. Dah kata dah masa budak-budak tak ngaji ke Quran. Ngaji kot dia. Lepas tu dah naik ke Quran besar. Naik kot dia kata. Tapi depan tu lah Al-Baqarah gitu je. Lepas tu ketunggu mati. Tunggu tak mati anak murid lari. Bukan tunggu mati. Maknanya ada orang yang tidak pernah khatam Al-Quran sepanjang hidup dia. Apa ni? Jadi macam mana orang yang tak pernah khatam Al-Quran sepanjang hidup dia nak bangkit di mahsyar, nak ada dalam amalan dia satu Al-Quran yang dibaca. Dia tak pernah khatam Al-Quran dan dia tak pandai mana. Fatihah tu comel lah. Mana nak baca seorang tu tak pandai. Lepas tu belajar lah. Nak belajar dia malu dah sebab tua. Tak pernah
membaca Al-Quran, tak pernah khotang Al-Quran. Jadi macam mana nak bangkit di hari akhirah, nak jadi dalam amalan kita tu ada pahala membaca Al-Quran sepenuhnya. Kita berjemaah tarawih lah, ikut tu imam yang khotam satu Al-Quran, maka itulah Quran kita. Fa qiraatul imam qiraatul lahu, Nabi kata bacaan untuk imam ialah bacaan bagi makmum. Kita ada Quran, satu Al-Quran. Bangkit di mahsyar kita ada satu Al-Quran yang kita baca, sebab bacaan Quran itulah menjadi bacaan kepada makmum. Dan ni fa qiraatul Quran qiraatul lahu, maka Nabi kata bacaan untuk imam ialah bacaan bagi makmum. Kita ada tu. Lepas tu bacaan satu Al-Quran ni di mana? Dalam sembahyang pula. Itulah selebih-lebih tempat. Bila pula? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Di mana pula? Di Tanah Haram Mekah. Tu berapa lapis itu tu? Berapa lapis? Satu Al-Quran dalam sembahyang di bulan Ramadan di Tanah Haram Mekah ketika bangkit di padang mahsyar. Adalah tu. Ada bacaan satu Al-Quran ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akidah adalah, akidah tak ada. Duduk Mekah daripada lahir sampai ke mati pun kekal neraka selama-lamanya. Kalau akidah tu kufur, kalau akidah tu terpesong, tak ada pahala amal ibadah. Walaupun duduk Mekah daripada lahir sampai ke mati pun, akidah nombor satu. Nak dapat kelebihan ni, akidah kena comel. Tapi nak ceritanya macam mana orang yang kita sebut sebagai buta huruf lah, tak buta huruf sangat. Sebab belah-belah depan Kat Amsar tu dia ngaji juga Al-Baqarah tu, tapi setakat tu je belajar, tak sempat nak khotang Al-Quran, tak sempat nak khotang satu Al-Quran Kat Amsar tu. Mana tak pernah baca Al-Quran. Tapi kalau dia menjadi makmum bulan Ramadan tarawih yang khotam satu Al-Quran, khotam satu Al-Quran ni jangan ambil sekerat sikit-sikit, tambah gitu, tambah. Kalau ambil sikit-sikit lepas tu dia rokok, sikit-sikit lepas tu dia rokok, ambil Alhaakumut takasur, tak makan kapung kita boleh baca dah. Nak panggil apa orang luar mari tu tak imamnya. Kalau setakat nak baca 2-3 baris rokok, 2-3 baris rokok, ada gitu. Panggil jauh-jauh pada ni, kena belanja makan apa semua. Sebab apa baca pendek-pendek? Kena bacalah panjang-panjang. Sebab tu imam tu 27-28 nak balik dah. Dia kena bajet lah, nak bajet. Kena semalaman kau banyak mana? Semalaman banyak mana ni? Nak cukup 27 Ramadan ke 28 Ramadan ke, dia boleh balik kampung dah, tamat dah. Kena panjang lah. Dia kata orang masjid, pihak masjid panggil tu suruh pendek. Sebab apa? Dia tak cakap nak berdiri. Ni kata bingung. Tak boleh berdiri, duduk lah. Apa masalah? Dia tambah lah, kalau panjang-panjang balik tengah malam. Awak balik lah, sibuk pengorangnya. Ni payah kata peningok pegang masjid seumpama ni. Dok, bukan, dia panggil tik malu hafal Quran, tapi kita kata pelik dah, kenapa pendek sangat? Dah habis Quran sebulan kalau pendek gini. Arahan pihak masjid dia kata, tak boleh panjang. Sebab apa? Sebab hak kepala masjid tu, hak tu hak nak mati dah, hak tak larat nak berdiri. Kata pun masalahnya sehat pun boleh duduk, sebab tarawih sembahyang sunat bukan sembahyang fardu. Dia kata nanti balik tengah malam, orang tua tak boleh tidur tengah malam, awak baliklah awaknya. Aku ni dah kena tu, tak ada orang, tak ada hal tuju, tak ada target. Yang orang panggil hafal Quran ni targetnya nak khatam Al-Quran. Makna anak makmum ni ada satu Al-Quran, walaupun tak pandai baca sekalipun, walaupun tak pernah khotang sekalipun, tapi ada Al-Quran dalam bekalan akhirat dia. Tapi kena ada akidah lah. Tu imam pun berakidah, jangan pandai baca Quran saja. Anak makmum pun berakidah, jangan semayang turut belakang itu saja. Jadi macam mana kalau kita tak pernah pun khotang Al-Quran, macam mana kita boleh kenal Rasul 25 ni?
Kita boleh beriman seorang Rasul 25. Kerana hak Rasul 25, hak nama dalam Quran, ulama ambil letak dalam kitab. Kena kat luar lah, kena kat luar. Nak agak ke baca Quran, tak pandai baca, ambil daripada Al-Quran, ulama pun bubuh dalam kitab. Ni macam dapat ridah ni, dapat tiba ridah ni, susun nama dalam ni. Ada tak Nabi susun nama seumpama ni? Tak ada. Nabi tak susun gini, Adam, Nuh, Soleh, Nuh apa semua. Tak ada. Nabi tak susun gini. Ni ulama yang susun. Tapi ulama yang susun, ulama ambil mana Rasul 25 ni? Daripada Al-Quran. Ulama buat keluar dalam kitab supaya kena keluar. Ni. Ini jasa ulama. Akhirnya kita beriman dengan Rasul 25 dengan jalan tafsil, walaupun kita tak pandai baca Quran sekalipun. Lepas pandai baca Quran, kita pun bacalah Quran. Jumpalah dalam tu, tu Ibrahim wal Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman, contohnya. Ni Rasul 25 ni. Tapi kita kena dah luar. Tu kaedah ulama buat. Tapi ada ke masa Nabi susun Rasul 5? Tak ada. Dah Quran lah. Tapi ulama ambil Rasul Al-Quran, bubuh dalam kitab. Kita kenal melalui kitab. Tapi Rasul 25 ni ulama ambil mana? Ulama ambil daripada Al-Quranul Karim. Sama juga dengan kaedah sifat 20. Wujud kidang bakok tak ada masa Nabi susun gitu. Tak ada masa Nabi susun wujud kidang bakok. Tapi itulah akidah Al-Quran. Ulama ambil daripada akidah Al-Quran, akidah Nabi SAW. Ulama pun bubuh luar wujud kidang bakok, biar kita mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaedah susunan tak ada pada masa Nabi. Tapi wujud kidang bakar adalah akidah Al-Quranul Karim, akidah Nabi SAW. Ulama susun luar untuk memudahkan kita, sebagaimana kita jadi mudah-mudah kita kenal Rasul 25 ni. Walaupun kita baca Qurannya tak, tapi kita kenal kerana ulama ambil daripada Al-Quran, ulama bubuh dalam kitab, supaya kita kenal satu-satu Rasul 25 dalam kitab. Baca Quran pula kemudian jumpalah, jumpa dalam Quran tu pula. Tapi kalau orang tak baca Quran, dia beriman juganya Rasul 25. Sebab apa? Dalam kitab. Ada ni. Itu panggil apa? Ulama warasatul anbiya. Jadi Rasul 25 yang nama disebut dalam Quran, wajib beriman seorang-seorang dengan jalan tafsir. Maka jika kita engkar jadi Rasul seorang daripada mereka itu, tadilah Nabi Adam AS bukan Rasul, maka tiada khilaf pada kafirnya. Kafir lah. Dan jika berkata tiada aku tahu, ada ni, ni dia engkar terus. Nabi Adam AS bukan Rasul tu kafir. Tapi kalau jawab tak tahu. Tapi kalau Nabi Adam AS tu kau tahulah. Hak tanya nama, hak jarang-jarang disebut tu. Lut anak saudara Nabi Ibrahim AS. Lut tak tahulah. Yalah Lut ni Rasul ke, aulia ke, orang soleh ke, sahabat Nabi ke, ni ulama ke? Lut ni Allah tak tahu. Jawab tak tahu. Syuaib tak tahu. Ilyasan tak tahu. Dia jawab tak tahu. Contohnya Zulkifli tu kawan kampung kita. Zulkifli orang Melayu. Zulkifli li tu aja mana? L-E-E. Akhirnya orang kampung panggil Zulkifli, dia panggil. Dah dia aja L-E-E. Nama surat beranak Nama surat beranak L-E-E. Bu nama Zulkifli, L-E-E. Orang panggil Zulkifli ke dia. Ingat budak sekolah.
Zulkifli. Dah tahulah Nabi ke tidak. Tapi Zulkifli tu nama orang Melayu. Tak tahu dia jawab. Dia tak engkar. Dia tak kata bukan rasul. Tak tahu. Maka berkata setengah ulama jadi kafir. Dan kata setengah tidak jadi kafir. Tak jadi kafir ni lah pandangan yang muktamad. Kerana bukan diengkar, tapi berdosa. Kerana apa? Kerana wajib kena tahu Rasul 25 ni. Tiba-tiba tak tahu, berdosa. Tapi tak jadi kafir. Ini pandangan yang muktamad. Bagi tak engkar. Dia menjawab tak tahu. Engkar barulah kafir. Hak Rasul 25 yang wajib diimani secara tafsil. Di mana didatangkan nama-nama hak Nabi 25. Nama-nama 25. Yang pertama Adam, yang kedua Idris, yang ketiga Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Isa. Jadi susunan ni Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dengan Lut ni kita biasa sebut Lut dulu ke Ibrahim dulu? Sebab Lut ni adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Yang mana ramai-ramai Nabi ni yang bukan di kalangan keturunan Nabi Ibrahim ada 7 orang lah. Nabi Adam bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu anak cucu Nabi Adam AS. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, tu di antara. Nabi Yunus, tu di antara yang bukan di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim AS. Dia ada 7 orang rasul daripada 25 orang rasul ni yang tidak termasuk di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim AS. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut tu kita biasa dengar lah tu. Sebab Lut bukan keturunan Nabi Ibrahim AS. Sebab dia adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Anak saudara tak panggil keturunan. Cuma dalam kitab disebut laginya Nabi Yunus bukan di kalangan keturunan Nabi Ibrahim AS. Selain daripada tu kesemuanya adalah daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam.